hujan, musafir dan banyak lagi sebab-sebab yang kita akan bincang akan datang. Itu dipanggil kategori yang kedua, sembahyang sunat mempunyai sebab atau mempunyai tujuan. Ada tujuan dia mesti solat dulu, tujuan dia duduk belakang. Ada yang dapat sebab tujuan dulu baru kena solat. Itu kita dah bincang sebelum daripada ni. Kalau gerhana tu dia kena tujuan dulu, masuk gerhana dulu. Kalau musafir itu kita solat dulu baru kita musafir. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga ataupun kategori sembahyang sunat yang ketiga, nama dia adalah sembahyang sunat yang tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai waktu. Boleh dilakukan pada bila-bila masa melainkan waktu yang haram. Nama dia ada satu je. Nama dia sembahyang sunat mutlak. Jadi sembahyang sunat mutlak ini boleh dilakukan pada bila-bila masa, tak perlu tunggu waktu dia dan tak perlu ada sebab. Cuma diharamkan sembahyang dalam waktu haram, iaitu selepas subuh, selepas asar tidak boleh mendirikan sembahyang sunat mutlak. Baik, itu 3 jenis sembahyang sunat ataupun 3 kategori sembahyang sunat. Kita sambung sembahyang sunat yang pertama, kita nak bilang satu persatu contoh-contoh sembahyang sunat yang berada dalam 3 kategori itu. Kita sambung sembahyang sunat yang pertama, iaitu nama dia sembahyang sunat rawatib. Dia berada dalam kategori sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Jadi kita tahu bila nak sembahyang sunat qabliyah asar, bila tak boleh sembahyang sunat qabliyah asar. Kenapa? Kerana dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Jadi kita nak sambung lagi ni pula, masih lagi dalam tajuk pertama, sembahyang sunat rawatib. Bilangan rakaat ada 12 yang tidak muakkad. Kita dah sebut sebelum daripada ni. 10 yang muakkad itu selepas 2 selepas subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib dan 2 selepas isyak. Itu 10 yang muakkad. Apa beza muakkad dengan tidak muakkad? Muakkad ni bahasa akademik. Bahasa kita dipanggil sembahyang sunat yang sangat dituntut. Bukan tuntut biasa, bukan sunat biasa. Tuntut ni mana sunat. Sembahyang sunat yang sangat disuruh. Tuntut tu maksud diperintah, disuruh. Maksud sangat ini kalau kita tinggal dengan sengaja, makruh. Apa maksud makruh? Tidak ada pahala. Itu bukan haram. Kalau haram dosa, makruh ini tidak ada pahala. Tu kalau kita buat benda makruh tak berdosa tapi tidak ada pahala. Itu kita kena tahu, buat benda haram tinggal benda haram, buat benda haram berdosa, tinggal benda haram dengan niat kerana Allah dapat pahala. Begitu juga makruh, buat makruh tak berdosa tapi tak buat dia dengan niat kerana Allah dapat pahala meninggalkan benda makruh. Itu kita nak tahu apa maksud makruh. Kalau tak buat sembahyang sunat ba'diyah isyak, makruh. Apa maksud makruh? Tak dapat pahala. Itu dipanggil dia dosa tak berdosa. Itu makruh. Baik, kita nak sambung. Kita dah tahu 22 ni dan kita dah buat semuanya. Cuma pagi ni kita nak tengok bagaimana cara kita nak buat dari sudut boleh ataupun tidak nak gabungkan. Tu. Sambung muka surat, kalau kitab saya muka surat 71. Versi Jawi. Rumi 30. 35. Okey Rumi 35. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini yang elok. Maksud yang elok ni yang afdal, yang terbaik, nisbah pahala. Ni afdal ni nisbah pahala. Dia ada sunat pahala biasa, afdal ini pahala bonus. Tu bahasa kita. Afdal ni maksudnya tambahan pahala. Yang terbaik dari nisbah pahala ialah 2 rakaat 1 takbir dan 1 salam. Ini yang biasa dah kita buat. Cuma kita nak tahu je. Yang kita buat biasa itu 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Itu adalah cara yang terbaik. Boleh kita nak gabung. Hari ini kita nak bincang kalau kita nak gabung boleh. Tapi ada cara dia. Ada yang tak boleh, ada yang boleh. Gabung 4. Kita boleh gabung 8, 1 salam. Boleh gabung 4, 1 salam. Itu yang terbaik.
Rakaat yang pertama baca Fatihah wajib, dan qul ya ayyuhal kafirun. Ini sunat. Yang dia sebut ni bukan makna kita nak kena baca surah ni. Boleh baca surah lain pun. Nak baca surah Baqarah boleh. Kita hafal Baqarah, tak payah baca qul ya. Nak baca apa surah Yasin, boleh. Secara umumnya sunat membaca surah, mana-mana surah. Kita dah bincang sebelum daripada ni, yang terbaiknya pilih surah yang komplit daripada ayat pertama sampai akhir. Itu yang terbaik. Kalau kita hafal Baqarah boleh ataupun tidak, tetap sunat. Bacalah mana-mana ayat Quran sunat. Cuma nak tahu terbaik dengan biasa je, itu je beza je. Tu. Dan rakaat yang kedua baca Fatihah wajib, dan qul huwallahu ahad. Ni level kita tu Pak. Jangan gelak pula. Alah, qul huwallah sampai ke mati dia tu. Daripada muda dulu baca qul huwallah sampai mati qul huwallah. Okeylah tu daripada tak baca. Daripada ada orang dia baca Fatihah je. Fatihah je. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah. Ini sunat ni, bukan bincang hak fardu, hak sunat. Sembahyang sunat ba'diyah maghrib, sembahyang sunat ba'diyah isyak, itu yang muakkad. Rakaat pertama dia baca apa? Fatihah. Waladdallin amin, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua sama, waladdallin amin, Allahu akbar. Sah, bukan bincang dari sudut sah, cuma dari sudut nilai tambah tak ada. Kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-tuan, walaupun sembahyang sunat, walaupun status sunat, tetap nilai pahala tinggi. Nilai pahala bacaan sunat tu, nak fokus kepada nilai pahala sunat dalam sembahyang. Surah tu status dia sunat, tapi nilai pahala sunat dalam sembahyang lebih besar daripada sunat di luar sembahyang. Luar sembahyang kita biasa baca nak tidur, qul huwallahu ahad, nak tidur biasa baca 3 qul, tapi tak sama 3 qul dalam solat dengan 3 qul di luar solat. Itu standard kita. Jangan gelak pula. Standard kita qul huwallah. Jangan tuan kata lah, ni lah tak tahan kita jawi dia tu. Kita jawi ni qul 3 qul tu je. Iyalah level kita. Daripada kita tak buat, baik kita buat. Sebab nilai 3 qul itu dalam solat pahala dia besar. Sebab ada orang dia kata apa, biasa sembang dengan saya, dia kata semain sunat je ustaz, biasanya saya Fatihah je, semain sunat je, semua dia puja belakang. Bukan semain sunat je, semain sunat tu pahala dia besar. Nabi sebut as-salah, faqala nabi ayyul a'mal afdal, faqala nabi as-salah liwaqtiha. Sahabat tanya, apa amalan paling besar? Nabi jawab, as-salah liwaqtiha, dalam waktu. Lalu ulama kata apa? Maksud sembahyang pahala yang besar, sembahyang wajib dan sembahyang sunat. Walaupun sunat besar pahala. Ya. Kalau kita tak sempat solat tahajud, kita tak boleh Qada tajuk. Boleh. Tajuk tu dia akan ada di belakang. Tapi kita jawab awal. Boleh nak qada tahajud. Nak qada duha pun boleh, qada tahajud pun boleh. Nak qada ba'diyah tu, ba'diyah subuh tadi tak sempat qabliyah, boleh qada sekejap lagi. Tapi janganlah qada sunat, hak wajib tak qada. Ni bagi orang yang dah habis qada wajib, jangan ikut level kita. Dia dah habis qada wajib, saya tak ada nak qada apa dah ustaz. Zuhur dah habis qada, asar dah habis qada, maghrib dah habis qada. Sekarang ni nak fokus apa? Saya nak fokus qada sunat. Boleh. Tapi jangan silap. qada sunat ke atau yang kita fardu? Memang itu tak boleh nak tanding pahala ranking wajib lebih besar, ranking sunat bawah. Jadi kalau kita kata aku ni nak qada tahajud ke aku nak qada sembahyang isyak dulu. Sudah tentunya sembahyang isyak itu lebih besar. Begitu juga sembahyang tarawih boleh qada. Sembahyang tarawih boleh qada. Geng sembahyang tarawih 8 qada kan sampai 20. Dia kota 20.
8 tu bagi orang yang geng-geng lemah. Geng-geng macam kita lah, tak larat 28. Maka selebihnya qada. Jadi boleh mengelakkan makruh. Jadi bacaan sunat, apapun sunat, kalau kita tinggal tu makruh. Cuma kita ada situasi yang kalau sunat 3, adakah kita baca 1 itu dapat pahala? Ya. Dia panggil subhana rabbil a'la, bacaan di dalam sujud, subhana rabbil azim, bacaan dalam rukuk. Dia ada bilangan. Bilangan pertama sunat, bilangan kedua sunat, bilangan ketiga mula masuk afdal. Afdal ni dia panggil bonus, dah mula ada pahala tambah, tu dia panggil afdal, aktsaru thawaban. Mula tambah pahala 3, tapi pahala biasa 1, 2. Tak ada pahala, kosong. Tu dia panggil makruh, kosong, tak ada pahala. Tak baca langsung, rukuk senyap, sami Allahu liman hamidah, dia baca dapat sami Allahu liman hamidah. Rabbana tak baca, tak apa. Ini semua kita bincang sunat. Tak baca tak dapat pahala, baca ada pahala. Cuma kita nak tahu standard pahala. Dia mula pertama sunat 1, 2, 3, baru dia mula standard afdal. Standard afdal ni pula dia tak sama. Kalau 3, 4 masih standard 3, 5 naik standard 5. Tu standard afdal yang kedua. Dia afdal pertama 3, afdal yang keduanya 5, afdal ketiganya 7, afdal ke-8, afdal seterusnya 9, dan last dia paling, tu tak ada dah. Dia paling afdal ialah 11. Jadi kalau orang tanya, saya baca 4, boleh atau tidak? Boleh. Apa maksud boleh? Sah, dapat pahala standard pertama 3. Afdal tu, afdal standard pertama. Dia mula nak kira afdal 3. Tu di standard panggil 3 standard pertama, 5 standard kedua, 7 standard ketiga, 9 standard keempat, paling tinggi 11. Tu. Tapi ingat, yang tu semayang seorang, yang perasan pula. Ada orang tuan-puan dia tak faham sistem semayang Jumaat, dia rokok tu, dia bedal, dia hantam sampai 7 sampai 9, menyebabkan dia delay dengan iman. Makruh delay dengan iman, tak boleh. Delay setengah tak boleh, delay 1 rukun tak boleh, delay 2 rukun lagi bahaya. Itu akan datang, kita akan fokus. Tak lama dah tajuk tu akan masuk sistem sembahyang jemaah. Kita akan bincang dari segi pendetailan delay 1, delay setengah, delay 1, delay 2. Serentak. Ada 5 hukum serentak, ada 3 hukum delay, dan hukum cross tu jarang. Cross tu maksudnya iman belum rokok dia pun hantam rokok awal, itu jarang. Dia ada hukum juga jarang pun. Serentak, serentak makruh. Makruh ben fadilat 27. Makruh hilan fadilat 27. Ya. 3, 5, 7, 9, 11. Jangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, okey, kita sambung terus. Qul ya, habis. Rakaat yang last baca qul huwallahu ahad. Ini yang dicadangkan oleh ulama kita. Boleh nak baca mana-mana surah pun. Okey, seterusnya boleh, ini harus. Boleh, harus juga dicantumkan sekali. Ini kita nak tengok gabun. Harus ini boleh digabunkan sekali, sunat yang muakkad dan ghair muakkad. Muakkad 2, ghair muakkad 2 digabunkan jadi 4. Sah, digabungkan jadi 4. Bukan gabun ba'diyah qabliyah, bukan. Itu tak boleh. Gabun ba'diyah ada 4, qabliyah ada 4, kita gabungkan 4. Tak nak buat dua-dua. Tak nak buat dua-dua. Tu cara kita nak fokus hari ni. Mudah je. Boleh. Boleh ni bukan sunat. Tuan boleh. Lain. Boleh harus. Kalau sunat dapat pahala sunat. Sunat 2. Dua
Qabliyah tu kan dia ada empat. Contohlah ada jenis qabliyah ada empat. Zuhur kan qabliyah empat. Ba'diyah keempat, 8. Jadi kita ni nak express, kita nak ba'diyah tu 4. Express kan. Satu salam, boleh? Ya, boleh. Dapat ada pahala, tetap pahala sama. Cuma kita tidak ada pahala sunat sprit. Apa tu sprit tu? Asin. Kalau saya kata asin, akak tak faham. Tu standard orang Gombak. Mana nak cakap asin? Kalau dia tak ada pahala itu, pahala asin tu tidak ada. Jangan tuan-puan kata kalau buat 4 tak sunat. Tak sunat apa? Pahala tak ada pahala sunat mengasinkan. Dia pahala lain tu. Bukan pahala diri solat, bukan. Pahala mengasingkan dua-dua. Tu diri lain. Tu. Boleh ni cerita boleh. Boleh digabungkan sekali. Yang ni satu salam. Sunat yang muakkad 4 dan sunat muakkad 2 dengan yang tidak muakkad 2, jadilah 4 rakaat dengan 1 takbir dan 1 salam, dan dengan 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud. Lafaznya demikian. Nak buat 1 tasyahud pun boleh, tak ada tasyahud awal, dan nak buat 2 tasyahud pun boleh, macam biasalah. Macam kita solat isyak tu. Yang afdalnya kita buat macam solat isyak, 2 tasyahud awal dan tasyahud akhir. Macam biasa. Macam mana nak lafaz niat dia? Usalli sunnata zuhri 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Qabliyah itu wajib. Niat jangan lupa qabliyah. Kalau terlupa qabliyah tak jadi. Dia panggil tidak sah. Sebab qabliyah itu item yang wajib niat di dalam solat. Apabila solat itu dia ada waktu, dan waktu tu pula ada qabliyah dan ba'diyah, wajib kita terlintas dan hati kita 4 atau 3 item. Item tambahan di belakang tu dia jadi 4, iaitu qabliyah ataupun ba'diyah. Buat 8 tu gabung ba'diyah dengan qabliyah. Tu lagi dahsyat. Yang tu jangan. Yang tu jadi apa? Qabliyah wa ba'diyah. Tu tak boleh. Tu jangan lebih-lebih. Ni orang bagi 4 nak 8. Orang bagi 4 je. Amboi, kota tak cukup 4. 8 terus. Saya jumpa dengan hamba Allah. Baru sembang 2-3 hari lepas di masjid belah sana. Jadi duduk makan-makan tu, tua dah orangnya, 70 lebih. Ya. Apa dia? Ba'diyah isyak. Ya. Gabungkan ba'diyah 4 rakaat. Ba'diyah digabungkan. Ba'diyah 4 rakaat tu digabungkan untuk isyak saja. Itu dia ada khilaf tu. Itu khilaf. Tetapi dia khilaf, tetapi tetap ada qaul yang mengatakan tetap afdal asin. Tetap. Itu khilaf. Ada kata tak gabung itu afdal, isyak saja. Tu dia ada khilaf. Habis kita terus. Kita terus. Yang tadi nak sambung kita tinggalkan. Sebab itu iklan je. Sebab akak tanya soalan, kalau tidak iklan panjang. Tak apa. Boleh. Itu yang dia sebut dalam ni. Nak buat tasyahud 2 boleh, 1 wajib lah. 1 tu tasyahud akhir. Kalau kita tak nak buat tasyahud awal, wajib ada tasyahud akhir, wajib lah. Kita buat 1 tasyahud saja. Cuma itu cerita boleh. Tapi kita cerita yang terbaik, yang afdal, jangan tinggal tasyahud awal. Tetap tasyahud awal itu sunat ab'ad. Cuma kita nak bincang ni boleh sunat, boleh sunat, boleh sunat afdal. Tu ranking dia. Itu hukum dia. Boleh, harus, sunat, afdal.
Boleh tak nak tinggalkan tahiyat awal? Boleh. Tapi sunat tak baca tahiyat awal? Tetap sunat. Tu. Jangan tu apa pening. Kalau baca macam mana Ustaz? Dah kata boleh tak baca? Lah baca dapat sunat lah. Hari ni lain macam tu. Tak ada Semalam pagi baru. ada semalam ada seminar. Seminar apa? Ini aura seminar lah ni. Bagus. Macam ni dia kena buat seminar solat acap tau. Baru aura dia lain macam. Apa soalan Kak? Akak ni dulu. Akak ni? Jangan berbut. Jangan berbut. Cantik soalan Kak. 4 rakaat ni kita gabung ni 4 rakaat. Gabung 4 rakaat nak baca surah. Adakah sunat 2 rakaat pertama saja baca surah ataupun boleh 4-4? Ini jawab dia. Ada qaul mengatakan 4 sunat baca surah. Sebab asal ke dua-dua. Baca 4-4. Itu terpulang. Nak baca surah apa 4-4 ni? Tak larat, kita bukan apa pun. Bacalah kita ingat. Ambil mula izaja sampailah qul a'udzu birabbin nas. Habis 4. Empat. Tahiyat awal tak payah. Adakah ada pandangan, ini dia tempat berkhilaf ni. Ada pandangan mengatakan kalau kita buat empat, baca sunat setiap rakaat apa baca surah. Ada kata tak payah buat tahiyat awal. Ada kata tak payah buat. Jawab dia tetap ada qaul mengatakan tetap sunat buat tahiyat awal. Tak payah tu tak apalah, tak ada masalah apa pun. Cuma kalau sunat tak dapat pahala kalau buat, tetap. Bagi yang tak apa rajin tak payah buat. Bagi yang rajin buat, tetap ada pahala. Itu ada qaul. Bukan kata tak sunat tak, sunat tiap awal. Okey, dia kata tadi satu takbir dan satu salam dan dengan satu tasyahud atau dia kata atau 2 tasyahud. Boleh, satu pun boleh, 2. Satu memang wajib lah. Ataupun 2 tasyahud. Maksudnya tahiyat awal tetap ada. Kalau kita buat 4, baik, mudah je tu 4. Yang mudah jangan tanya. Okey, seterusnya. Usalli itu kita dah baca. Usalli sunnatal zuhri itu 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Itu contoh. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur 4 rakaat qabliyah. 4 rakaat qabliyah. Kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua baca Fatihah dan qul huwallahu ahad. Pada rakaat yang kedua jika berkehendak boleh duduk membaca tasyahud. Kalau kita nak baca tasyahud boleh? Ya, tetap sunat macam tasyahud awal. Dan jika tidak berkehendak terus bangun. Kita tak nak baca tasyahud, buat 4 rakaat terus bangun. Dan jika tidak berkehendak terus bangun untuk rakaat yang ketiga baca Fatihah. Jika berkehendak boleh baca surah. Yang nak kita tanya tadi. Ada qaul mengatakan sunat baca surah setiap rakaat. Itu dia kata boleh baca surah qul a'udzu birabbil falaq, kemudian sujud, kemudian bangun untuk rakaat yang keempat baca Fatihah. Jika berkehendak boleh baca surah qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sujud serta tasyahud akhir dan salam. Jika tiada berkehendak membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat pun boleh juga. Tinggal Fatihah, yang ini baca Fatihah saja seperti sembahyang zuhur. Ini ada qaul. Dah settle rupan, mudah saja. Nak buat macam biasa, macam sembahyang zuhur pun boleh. Masuk macam biasa ni, ada tasyahud awal, baca Fatihah, rakaat pertama surah, rakaat kedua Fatihah surah, rakaat ketiga Fatihah saja, rakaat keempat Fatihah saja. Itu semacam sembahyang fardu zuhur. Tapi kalau kita nak
berdasarkan pandangan mengatakan bahawa sunat membaca surah setiap rakaat. Boleh. Tapi ini tuan-tuan, sekali lagi kita sebut, ini hanya harus, tapi sunatnya ceraikan dua. Dia sunat cerai itu sebab apa? Sebab afdal asin-asin itu berdasarkan kaedah ulama mengatakan ma aktsaru fi'lan aktsaru sawaban. Apabila kita melakukan perbuatan banyak, maka pahala akan banyak. Kenapa? Kalau kita asin dua-dua, takbiratul ihram akan jadi dua, salam akan jadi dua. Itu dia banyak. Baik. Demikian juga pada sunat yang ba'diyah. Sunat ba'diyah dilakukan seperti qabliyah. Sama je dia kata, dia tak nak detailkan. Cara sama ba'diyah dan qabliyah. Qabliyah kita boleh gabungkan 4, satu salam, tapi terbaik kita asinkan. Baik, dia nak cerita yang kedua ni digabungkan jadi 8. Boleh. Yang kita kata tak boleh tadi, qabliyah ba'diyah itu gabung jadi 8 tu belum tak boleh. Sebab ba'diyah belum masuk. Jangan gabung awal. Contoh zuhur kan 8. Kita pun masuk waktu zuhur, sepatut qabliyah lah dulu 4. Tak, dia 4. Dia bedah 8 lagi tambah. 4 campur 4. Lepas wirid terus balik. Nak cepat je dia. Jadi 4 di belakang itu dia awalkan. Tak boleh. Kenapa? Kerana waktu belum masuk. Ba'diyah masuk waktu selepas fardu. Ini yang kedua, tata cara kedua dia nak bincang gabung 8 bukan 4. Okey, sebelum tu dia kata apa? Begitu juga, sama juga hukum pada sembahyang sunat ba'diyah dilakukan seperti qabliyah. Lafaz dia usalli sunnatal zuhri arba'a raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Ba'diyah pun boleh dibuat 4. 4 gabung muakkad dengan ghairu muakkad. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur 4 rakaat ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Jadi 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Allahu Akbar. Lepas itu kerjakanlah ke-4 rakaat itu sama hukum, sama macam ni, sama hukum sunat qabliyah tadi. Baik, seterusnya boleh juga ke-4 rakaat qabliyah itu digabungkan dengan ke-4 ba'diyah jadi 8 rakaat. Boleh dilakukan. Ingat, bila selepas mengerjakan sembahyang fardu baru boleh. Kena buat fardu dulu baru boleh gabung 8. Dengan 1 takbir dan 1 salam. Mana contoh dia? Usalli sunnatal zuhri 8 raka'atin qabliyatan ba'diyah. Kena sebut dua-dua, qabliyah wa ba'diyah lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur 8 rakaat, qabliyah ba'diyah kerana Allah. Itu wajib sebut qabliyah ba'diyah. Boleh Lepas nak baca tahiyat awal kat mana? Tahiyat awal 8 rakaat ni. Tahiyat awal kat mana? Tak ada. Tak, kalau nak tahiyat awal bincang ni. Kalau tak nak tahiyat awal tak apalah. Sebab tahiyat awal kan sunat, tetap sunat. Kita buat 4 rakaat pun ada tahiyat awal. Kita buat 8 pun tetap ada tahiyat awal. Sunat. Bagi orang yang nak buat lah, sunat. Tahiyat awal ni sunat letak apabila kita dapat 2 rakaat pertama. Walaupun kita buat 8. Bukan 4. Bukan dapat 4 buat tahiyat awal. Dapat 2 tahiyat awal. Tahiyat akhir berada pada rakaat ke-8. Tapi kita ni orang muda-muda ni bahaya buat 8. Buat 4 pun lupa. 4 pun lupa. 3-4 bedal jadi 5. 8 ni silap jadi 10. 7-8. Bila nak tahiyat akhir ni? Tak kena gaya 10. Dia bab rakaat selalu kita sebut tuan-tuan. Bab rakaat bukan orang tua saja, orang muda saja, tak tua tak muda, semua golongan dia lupa. Dia biasa lupa rakaat. Jangan tuan-tuan susah hati. Jangan ingat aku ni dah nak nyayok ke lupa rakaat. Tak, itu biasa, itu lumrah manusia.
Kita tanya orang muda macam Ustaz Wan ni pun sama je 3-4 sama je. Dia tak lupa subuh sebab 2. Jangan 1-2 jangan. Kalau yang 4 rakaat orang muda pun sama terabur juga 3-4. Itu dia gangguan syaitan. Cuma dia ada fasal lepas bilangan rakaat. Ni fasal ini berhati-hati. Lupa seterusnya, lupa sujud. Aku duduk dah tayat awal. Duduk dah baca Rabbighfirli. Lupa. Kalau dia ingat memang aku dah baca Rabbighfirli, memang confirm lah ni sujud kedua. Dia tak perasan, dia baca dah lagi Rabbighfirli ni. Jadi dia ingat macam sujud sekali. Nak sujud sekali kedua, jadi 3 sujud. Itu fasal kedua. Dia lupa bilangan sujud. Tadi bilangan rakaat. Hati-hati. Ni dah masuk fasa kedua. Kalau siapa lupa sujud, sekali kedua. Dan masuk fasa ketiga, lagi berhati-hati. Fasa ketiga dia lupa solat. Dah solat zuhur dak lagi. Ini fasa ketiga, berhati-hati. Sebab dah biasa pergi surau, biasa pergi masjid. Tak pergi masjid, tak pergi surau, duk perasan solat dah di rumah. Rupa tak solat. Tu dia panggil lupa solat. Dak lagi ke solat, dak lagi ke solat. Kena tanya bini. Isteri bini pula. Tanya isteri. Isteri pun nak tanya laki, "Ban, saya dah solat ke, Ban?" Terkejut laki pun. Kalau laki standard je tanya isteri, "Abang dah solat ke?" Entah solat pun tanya, underwear okey lah. Solat pun tanya, underwear pun tanya, towel pun tanya. Okey lah tu isteri, PA dia. Tu ingat 3 fasal tu. Tak ada dah fasal keempat, tak ada. Fasal keempat tu memang tak lupa solat, tak ada dah, orang lain lah solat kat kita dah. Itu fasal-fasal kehidupan. Tuan-tuan jangan bimbang. Jangan susah hati. Ada orang susah hati, dia takut dia nyayuk. Bukan nyayuk, biasa lupa tu. Itu cara nak jaga hati ya. Duk susah hati takut nyayuk. Ya tak? 8 ni. Tak payah. Terus je 4 rakaat terus. Tak perlu baca tayat. Dia tayat awal sekali je. Sekali. Jangan buat 2 batal. Rakaat ke-8 tayat akhir. Ke-8. Ya, terus sambung. Itu je boleh lupa tu. Senang cerita, tak payah buat. Buat 4 ataupun buat 2 jadi 4 kali. Macam kita tarawih tu. Kan macam tarawih tu 2. Tapi ni ilmu. Ilmu ni. Janganlah tak tahu langsung, itu orang panggil jahil. Kita ambil tahu ni tuan-puan, bukan kerana kita nak buat. Kita nak buat yang terbaik. Tapi kalau time masa nak buat, boleh. Boleh. Macam contoh, semain sunat, kita tahu ilmu dia boleh duduk. Walaupun kita mampu berdiri, duduk boleh. Tapi kalaulah kita mampu, tak payahlah duduk. Sebab nilai duduk, pahala dia separuh je. Nabi kata, semayan duduk, Allah Ta'ala rekodkan catatan pahala dia nisfu minal qiyam. Jadi separuh daripada qiyam. Kalau qiyam kita dapat 1. Maksudnya semayan berdiri, dia nilai pahala 1 je tuan. Semayan Jumaat je 27. Semayan seorang diri 1. Kalau sembahyang seorang diri 1, sembahyang macam biasa, normal, qiyam, berdiri. Sembahyang sunat duduk, dapat separuh. Mengirim separuh daripada, ni dia ada khilaf lah. Setengah ulama kata mengirim, dia bukan dapat separuh, bahkan separuh itu dibahagi 2 lagi. Habislah. Tapi nilai pahala itu besar. Nilai ni kita hari ni duk sebut nilai tak nampak lagi. Bila Allah akan nampakkan? Kita akan belajar ilmu tauhid, rukun iman kelima, percaya kepada hari akhirat. Dalam kitab tauhid dia detailkan maksud percaya kepada hari akhirat. Percaya adanya alam kubur, adanya alam barzakh, adanya mahsyar. Dan di mahsyar itu percaya adanya pengiraan.
Pengiraan pahala. Ada ke tidak ada pahala? Ya, yang tu kita percaya ada pahala. Maka pahala itu ada. Boleh nampak tak? Boleh nampak. Maka macam mana Allah nak timbang? Ini ulama bincang. Di mahsyar ada mizan, ada penimbang untuk Allah timbangkan berdosa dan juga pahala. Maka ulama kata Allah rupakan waktu tu, Allah rupakan pahala itu kerana status dia ada. Apabila status ada dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, boleh dilihat. Kullu mawjudin yasihhu yura an yusma. Tiap-tiap benda ada ini, kata ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, boleh dilihat dan boleh didengar. Cuma alam dunia Allah tak bagi tengok pahala, Allah tak bagi tengok dosa. Tapi ada, ya. Apabila ada, dia boleh nampak. Ya, boleh nampak. Sebab itulah untuk ditimbang, Allah rupakan nampak pahala, boleh timbang. Barulah jadi sakil. Sakil ni berat. Tengok berat dosa ataupun berat pahala. Sebab tu kita cerita nilai, kerana dia ada. Nilai tu maksudnya besar ataupun kecil. Walaupun satu, tapi nilai dia besar. Kita solatkan satu sembahyang seorang diri, tapi nilai dia besar. Kita sambung 8 rakaat tadi habis. Ya? Tak payah bagi orang yang tak rajin. Jadi tak tu. Kalau orang yang rajin tetap sunat. Kenapa sunat? Nilai. Nilai besar sunat pun. Allahu Akbar. Oh, terus Fatihah. Kita qabliyah, ba'diyah. Biasanya. Bukan kita ni. Biasanya orang lain. Akan Fatihah terus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang apa tu? Semayang sunat qabliyah, semayang sunat ba'diyah, semayang sunat duha. Dia baca Fatihah je. Sebab apa? Ini sunat. Fatihah itu wajib. Itu dia buat pilihan wajib-wajib tu. Rakaat tak baca subhanarabbiyal azim. Kalau dia baca pun dia hantar sekali je. Dapatlah sunat sekali pun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, dia baca sebab dah terbiasa dah, mudah je. Terus sujud, hantar sekali subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun, rabbighfirli, dia baca dah terbiasa dah. Yang perlukan kepada komitmen, nak kena lawan. Komitmen ni lawan ni, nak lawan nafsu ni. Nafsu suruh apa? Nafsu kata apa? Nafsu kata terus rokok, tak payah baca Fatihah, tak payah baca surah. Kenapa? Kita tanya dia, kenapa? Nafsu kata sunat. Nafsu yang dia buja tu. Sunat je. Itu nafsu. Sebab itu kita belajar ilmu tasawuf untuk mengenal diri, mengenal nafsu, mengenal syaitan dalam diri kita ni. Ada 3 elemen tu. Kalau kita tak kenal tuan-puan, tak boleh bercakap dengan diri. Dia duk ingat detikan dalam diri itu adalah diri dia. Belum tentu diri dia. Itu adalah nafsu dia. Itu adalah cetusan syaitan. Ada cetusan idea daripada malaikat. Ada cetusan syaitan. Ada cetusan nafsu. Yang duk terdetik dalam minda dia tu. Terdetik. Rasa tak seronok. Itu nafsu. Terdetik. Bila Ustaz nak siap ni? Sembang kemas. Sekejap dia tengok jam. Tengok jam kerja dia. Sebab apa? Bila 10.30 ni? Itu nafsu, bukan diri. Diri dia akan ambil benda baik. Akal, diri ni apa? Akal. Sebab tu akal mesti dibekalkan ilmu. Akal tanpa ilmu tak mampu buat keputusan. Dia akan follow syaitan, dia akan follow nafsu. Dua tu, nafsu dengan syaitan. Sebab akal tak boleh nak buat pendirian. Kenapa? Kerana dia tak cukup bekalan ilmu. Sebab tu kena bagi ilmu fiqh, kena bagi ilmu akidah, kena bagi ilmu tasawuf. Baru kita bagi ilmu lain. Ilmu tafsir tambah, ilmu hadis tambah. Tapi 3 ilmu tu dia panggil asas. Sebab dia nak buat keputusan dengan apa? Dengan ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu akidah. Apabila dia kata, bila Ustaz nak siap? Tunggulah. Kita jawab, tunggulah. Kita yang jawab kepada diri kita. Sebenarnya kita yang jawab kepada nafsu kita. Tu. Nafsu kata sejak lagi pagi tadi letih lagi ni nak puasa. Dah asyik puasa je hari Senin. Okey. Kita hari ni kita rest.
Dia pun setuju. Nafsu kata letih, dia pun follow letih. Sebab apa? Tak ada kekuatan, lemah. Ni geng tu Kak Ali ni, geng lemah. Tu geng saya lah tu. Geng tu Kak Ali lemah, tak cukup power. Akal nak buat keputusan, nak lawan nafsu tu tak kuat. Asyik letih je, nafsu tu letih tu nak kenal. Nak belajar tu tuan-puan, nama dia kitab basic. Tuan-puan dah belajar kitab tinggi dah. Kitab basic tu penawar bagi hati, tasawuf. Kan kita setiap hari kan belajar kitab kan, ada kitab tu. Cuma kitab tu tuan-puan mungkin dah tinggi dah belajar. Tak silap saya, slot kita ni ada. Kalau tasawuf tak silap Tok guru kita Ustaz Mahathir kan, tu bahagian tasawuf tinggi. Nasaih ibadat dia baca kan, itu tinggi. Tapi dia dah baca dah basic tu. Dia dah baca, jangan lupa je basic-basic tu. Ada lupa. Dia lupa, dia mula perasan. Perasan tu apa tu? Perasan tu. Perasan itulah nafsu. Nafsu dia perasannya diri dia. Jadi itulah ilmu tasawuf, ilmu mengenal diri. Ni dia baca, dia kenal orang. Buat apa? Kenal diri kita. Dia kenal orang lain. Yang tak eloknya orang lain, yang elok dia. Itu perasaan diri, nafsu. Nafsu ni semua elok dia. Tu dia panggil ujub. Ujub ni perasaan diri baik. Kalau takabur, compare dengan orang. Tu beza penyakit. Tu kena penyakit. Ujub dia mula biji benih yang rosaknya. Yang perosak diri kita adalah nama dia ujub. Ajbun, ujub. Ujubun. Apa makna ujub? Ajaib. Dia rasa bangga, hebat kepada diri dia. Tu panggil perasan diri hebat. Tak nampak Tuhan. Sebenarnya macam mana? Sebenarnya macam mana? Alhamdulillah, Allah bagi kelebihan pada aku. Nampak Allah. Itu yang sebenar. Itu kena kenal tu. Baik, kita terus. Habis dah 8 tu. Jangan hilang lebih. Lepas takbir, baca Fatihah. Yang ni saya expresskan tuan. Sebab 8 tu nak baca apa? Adakah nak baca ke 88 Fatihah? Adakah nak baca ke 88 surah? Fatihah wajib lah. Okey. Lepas takbir baca Fatihah dan sebaran surah, rokok dan sujud buat begitu terus sehingga habis 8 rakaat. Ni ambil qaul yang mengatakan sunat baca Fatihah tu wajib dah. Sunat baca surah setiap rakaat. Boleh. 88 baca surah. Habis. Selepas tasyahud terus salam. Lihat Baijuri juzuk pertama muka surat 137. Ini rujukan dia. Baik. Okey, untuk tajuk pagi ni sopan, sebelum kita masuk kitab yang kedua kita terus sambung ke topik yang kedua. Dia ada, tak silap saya, ada 5 ke 6 jenis main sunat saja, tak banyak. Kita terus bincang semain sunat yang kedua. Habis semain sunat pertama rawatib, dah habis Okey, semain sunat witir pula yang kedua. Yang simple ni tuan-tuan kita expresskan Yang kita akan fokus balik, maksud fokus tu kita detailkan balik sistem semain Jumaat. Yang ni semain sunat, semua kategori semain sunat yang simple-simple. Cara nak buat je mudah kita expresskan. Okey, kita dah selesai, kita dah bincang semain sunat rawatib. Kita tahu bilangan dia ada 22, 10 yang muakkad dan 12 yang tidak muakkad. Dan cara kita boleh buat gabung, 4 boleh, 8 boleh, dan yang terbaiknya 2, 2, 2. Baik. Dan cara kita nak buat, masuk waktu dia boleh buat, belum masuk waktu jangan buat. Dia panggil tidak sah buat sembahyang rawatib belum masuk waktu. Tapi selagi mana ada waktu dia boleh buat bila-bila. Walaupun lepas subuh, oleh kerana qabliyah subuh masih ada, boleh buat lepas subuh. Walaupun lepas asar, qabliyah asar masih ada, kerana waktu dia sampai maghrib. Waktu qabliyah asar dia habis serentak dengan fardu. Apabila habis fardu asar, habislah qabliyah. Jadi boleh buat lepas asar. Habis kita masuk sunat witir. Okey, sebelum kita nak bincang witir, tuan-tuan, kita tahu dulu ranking witir. Witir ini ranking dia lebih tinggi daripada sembahyang sunat rawatib. Ranking dia lebih tinggi. Jadi kita dah sebut sebelum daripada ni, ranking pertama Aidil Adha, ranking kedua Aidil Fitri, ranking ketiga sembahyang sunat gerhana bulan, keempat gerhana matahari, kelimanya sembahyang sunat minta hujan. Habis 5 tu. Jangan kita buat 5 tu. Sebab 5 tu dipanggil sembahyang sunat punya sebab, tujuan. Tidak ada tujuan tak boleh buat. Jadi 5 itu jarang-jarang. Yang keenam yang kita fokus. Ranking yang keenam ialah sembahyang sunat witir. Witir yang keenam. Mazhab kita lah.
Kalau mazhab orang lain witir nombor 1 sebab dia wajib. Mazhab kita sunat muakkad. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki dia wajib. Jadi dia orang ni kalau tak nak buat witir dia kena taklid mazhab kita. Contohlah tadi tak rajin nak buat witir macam mana ni? Tak buat witir haram. Maka dia kena taklid mazhab kita lah. Mazhab Syafi'i tak wajib. Mazhab Syafi'i ni muakkad, sangat muakkad. Kalaulah lupa, kalau sengaja, bukan lupa, sengaja makruh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Semalam anak saya ada buat seminar kat sini. Okey. Tinggal pensel kes. Ada Okey. tempat. Nak tanya nanti. Tak pensel tag. Tengok atas. Tengok, takut simpan kat mana-mana. Oh, ada seminar buat kat mana sini semalam? Benar masjid semalam. Alhamdulillah. Bawah lagi lain. Oh, atas seminar lain, bawah seminar lain. Oh. Bawah solat. Oh, 3 tingkat. Oh, dahsyat. Berkat lah. Berkat. Boleh Okay, kita sambil-sambil kita teruskan, boleh? Bagi abang cari, abang kita cari. Ya. Okey, saya teruskan. Baik, settle. Kita nak bincang cara nak buat solat witir. Ranking dia supaya ranking ni kita kena tahu untuk motivasi kita. Kalau kita tahu ranking dia, tak ada orang panggil apa, semangat untuk dia buat. Sebab dia tak tahu pun nilai pahala witir itu. Baik, kita tahu mazhab Imam Syafi'i paling tinggi ialah witir lah. Sebab yang 5 jenis tadi kita jarang buat. Mula daripada Idul Adha sampai sembahyang sunat gerhana minta ujam itu jarang kita buat. Melainkan yang kita setiap harinya ialah ranking yang keenam, iaitu sunat witir. Sunat witir ni pahala dia besar. Mazhab lain wajib. Sunat witir, qala al-musannif rahimahullahu taala, yang lebih muakkad sekali. Ni lebih muakkad ni sembahyang yang sangat dituntut, maksudnya sangat diperintah. Tu dia muakkad tu, sangat dituntut. Yang sangat dituntut sekali daripada sembahyang sunat rawatib ini ialah sembahyang sunat witir. Dia ranking dia rawatib dengan witir lagi baru rawatib. Sebab itu saya pernah sebut sebelum daripada ni tuan-tuan, saya pernah sebut ada orang selepas isyak, ini untuk nak priority lah. Okey, dia kata saya ni kalau saya buat ba'diyah tak sempat witir, kalau buat ba'diyah tak sempat witir. Mana nak pilih yang mana ni? Biasa dia buat ba'diyah isyak lah, witir tak buat. Sebab apa? Sebab dia terbiasa. Kita nak tengok nilai. Kalau tak sempat ba'diyah isyak kerana kalut dan sebagainya, bukan pasal tak rajin ni, pasal kalut dan sebagainya, maka dahulukan witir. Sebab ranking dia tinggi, nilai dia lebih besar pahala. Dahulukan witir. Kalau sempat baru buat ba'diyah isyak. Ini dari kita fokus di sudut nilai yang mana nak dahulukan. Tu dia kata apa? Dia kata sembahyang sunat witir ini dia kata lebih muakkad daripada sembahyang sunat rawatib. Baik, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Mazhab kita sah sembahyang sunat witir 1 rakaat, tapi jangan buatlah makruh. Ni cerita boleh. Lepas tu kita dah sebut awal, boleh sunat afdal. Hukum boleh, sekadar boleh. Bukan ada pahala sunat pun, tak ada, boleh. Yang kedua sunat, dapat pahala sunat. Yang ketiga afdal, satu lagi tambahan pahala bonus. Sunat dapat, bonus dapat. Itu dia punya harus sunat afdal, harus sunat afdal. Itu dia punya hukum yang kita kena tahu. Dia tak boleh kata boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Itu bukan hukum. Boleh ke sembahyang sunat lepas asar? Tak boleh. Kenapa? Kerana waktu haram. Dia tahu boleh tak boleh, boleh tak boleh. Hukumnya sunat afdal harus. Habis. Tetapi tetapi ni dia kata boleh, cerita boleh je, tetapi jangan buatlah. Tetapi yang sayugianya
Sayugianya yang sepatutnya, yang sunatnya, jangan dikerjakan satu rakaat kerana menyalahi yang utama. Ni ada dua khilaf. Pertama ulama kata makruh, yang kedua ulama kata khilaful aula. Makruh buat satu. Setengah ulama kata apa? Tak makruh, khilaful aula. Maksudnya tetap dapat pahala. Kalau yang makruh tak dapat pahala. Satu ni tak dapat pahala. Yang pendapat kedua kata khilaful aula ni, yang lebih baiknya jangan buat. Itu dia panggil khilaf. Kalau buat, kita menyalahi dengan yang lebih baik. Lebih baik jangan buat, tiba-tiba kita buat. Itu dia panggil apa? Dia panggil hukum bawah pada makruh. Dapat pahala. Cuma tak dapat pahala lebih. Yang lebih baik dia kata, kerana apa? Kerana menyalahi yang utama. Yang menyalahi dengan aula. Jadi sekurang-kurang yang eloknya, yang sunatnya ialah 3 rakaat. Mula-mula buat 2 rakaat. Mula tu dipanggil muqaddimah witir. Baik. Macam mana muqaddimah witir? Usalli sunnatal muqaddimatul witri raka'atainillahi ta'ala. Itu yang tidak ada khilaf tuan-puan. Kalau buat lafaz yang dikata usalli sunnatal witri ni ada khilaf. Kalau niat witir 2 rakaat, itu ada khilaf. Yang tak ada khilaf, niat muqaddimah witir 2 rakaat. Tapi bolehlah ada khilaf pun, ada kata sah. Nak cerita tidak ada khilaf, niat muqaddimah dulu 2 rakaat tu. Aku sembahyang sunat muqaddimah witir 2 rakaat tunai kerana Allahu Akbar. 1 rakaat ni apa? Niat witir lah. Sahaja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat. Habis. Artinya saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat. Yang witir sebenarnya 1 tu. Adapun 2 tu muqaddimah witir. Itu qaul yang kuat lah. Adapun qaul yang kata 3 tu witir lah. Dipanggil witir, kan witir ada 11. 11 witir, 10 itu intro, 1 tu witir. Tu duduk pening tu. Jangan pening tu apa, itu khilaf di kalangan ulama. Dua-dua boleh buat. Nak kata muqaddimah, yang elok muqaddimah 2 tu. Boleh 3 kan. Kita buat 3 rakaat. Semua kita sahaja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat. Boleh. Tapi yang duk khilaf ni asin. 2 tu boleh tak sunat witir? 1 tu memanglah sunat witir dah. 2 tu boleh tak sembahyang sunat witir? Ada ulama kata tak boleh niat witir. Witir tu 1 rakaat, 2 tu intro. Kena niat 2 itu sunat intro. Itu nak intro pula dah. Sunat muqaddimah. Apa? Ni tak boleh translate tuan-tuan. Sunat muqaddimah. Tapi kita biasa standard kita orang awam ni tuan-tuan, pilih 1 daripada 2 khilaf tu. Yang terbaik niat muqaddimah witir. Itu yang terbaik. Dia tak ada khilaf. Tapi boleh juga bagi orang dia kata saya dah lama ustaz saya niat witir je. 2 rakaat pun saya niat witir, 1 rakaat pun saya niat witir, saya gabung 3 pun saya niat witir. Macam mana? Sah. Yang penting sah. Itu je. 5 pula. Boleh. Dia witir 11. Boleh nak buat 5 boleh. Kita buat 5. Oh, 2 tu. Ya sama. Tetap muqaddimah. Okey, contoh macam ni. Contoh kita buat 5 kan. 5 2 2. Baru 1. Betul. Itu tetap muqaddimah. 2 itu niat muqaddimah, 2 itu niat muqaddimah. Walaupun kita buat 11, 10 itu muqaddimah. Punya banyak muqaddimah kita. Ya, tetap muqaddimah. Sebab dia 11. Witir 11. Ya. Okey, kalau terus buat 3 tak apa. Kalau terus buat 3 tak perlu niat muqaddimah. Terus niat witir. Mudah. Kalau kita 3, 1 salam, 1 takbir, niat witir. Ini mudah. Sahaja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat tunai kerana Allah. Mudah. Boleh 5 rakaat 1 salam. Boleh. Boleh cerita boleh lah. Boleh. Kira witir semua 5 tu.
Nak buat sebelah boleh, satu salam. Kira witir semua. Tapi boleh. Yang sunatnya asin dua. Boleh ataupun tidak? Ni mungkin hari ni kita tak sempat, dia ada topik dia. Boleh tak? Ada sembahyang sunat yang boleh digabungkan. Ada sembahyang sunat yang tak boleh digabungkan. Dia lebih kurang 10 jenis sembahyang sunat yang boleh digabung. Maksudnya dia boleh tumpan. Bukan orang tumpan dia menempel pada orang. Tapi dia nak tahu jenis macam mana yang boleh menempel ini. Sembahyang sunat witir tak boleh. Sembahyang sunat witir dia tak boleh gabung dengan sembahyang sunat lain. Contohlah, kita sembahyang sunat ba'diyah isyak gabungkan dengan witir. Macam mana? Aku sembahyang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat serta witir, tak boleh. Tu dia panggil serta, tak boleh. Kita akan sebut akan datang. Di belakang tu dia ada. Akan bertemu topik dia sembahyang sunat yang boleh tumpan orang, boleh menempel orang. Seperti sembahyang sunat wudu, boleh tumpan qabliyah, boleh tumpan wuduha, boleh tumpan sunat tahiyatul masjid, dan tahiyatul masjid pun boleh. Wudu, tahiyatul masjid, dua-dua ni dia boleh menumpan sunat duha. Dia boleh menumpan sunat ba'diyah ataupun qabliyah, boleh. Tapi bukan semua jenis. Adapun witir tak boleh tumpan. Boleh. Boleh. Sekali arum je. Borong terus. Boleh. 3 package. Mudah dia. Ni untuk situasi tertentu. Dia ada situasi yang tak boleh tak gabung, dan untuk orang-orang yang lemah. Lemah apa tu? Bukan lemah ingatan. Lemah iman. Tak larat nak asing, gabung je lah. Macam contoh. Saya datang tadi, tai rajin sembahyang sunat duha. Jadi puasa rajin sangat. Tai rajin puasa sunat duha. Saya ni tak apa rajin, sepatut tahiyatul masjid dulu, baru duha. Arum sekali. Sembahyang sunat duha serta tahiyatul masjid. Kalau ambil wudu dulu, gabung sekali. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat, bukan dan. Sahaja aku sembahyang sunat duha tu kita solat 2 rakaat. Yang lain tumpan serta tahiyatul masjid serta wudu 2 rakaat. Jangan 2 jadi 6, bukan. 2 je. 2 rakaat duha itulah ditempelkan wudu 2 rakaat, ditempelkan sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bukan tempel orang makan tu. Ditumpan. Boleh apa? Boleh pahala. Tetapi pahala yang afdal asinkan. Dah ambil wudu, sembahyang sunat wudu, lepas tu baru sembahyang sunat duha. Tahiyatul masjid tak boleh dah. Kalau nak tahiyatul masjid dulu. Lepas ambil wudu, tahiyatul masjid dulu, baru duha. Wudu tak ada. Dia itu yang situasi perlu gabung. Sebab wudu, kalau kita sembahyang sunat lain, tak sembahyang wudu dulu, dah habis. Habis masa untuk sembahyang sunat wudu. Belum masuk lagi, dia ada topik belakang sunat wudu. Kalau tak ada nanti saya akan sebut. Okey, habis. Okey, kita nak baca surah apa dia kata? Dia kata sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, lepas takbir baca Fatihah dan surah macam biasa, Sabbihi. Ataupun Qul ya ayyuhal kafirun, ini standard. Rakaat pertama kita baca Sabbihi, rakaat kedua kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua baca Fatihah dan surah Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul wallahu ahad. Boleh nak baca surah lain pun boleh. Lepas rakaat sujud dan tasyahud mengucap salam. Habis. Kemudian bangun buat 1 rakaat lagi. Lafaznya usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca Fatihah macam biasa dan sebaran surah. Maksudnya sunat mana-mana surah. Setengah kitab mengesyur. Ni ada yang kita duk buat tu, amalan kita duk buat tu, baca 3 qul kan. Ini dia kata setengah kitab mengesyur, yang ni mencadangkan lepas Fatihah itu baca surah Qul wallahu ahad
qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu rukuk, sujud, tasyahud dan salam. Hukumnya kita boleh baca mana-mana surah ataupun kita nak baca satu surah aja. Qul huwallahu ahad, tak nak 3 qul, boleh. Cuma dia kata setengah ulama dalam kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim dan beberapa kitab lagi, yang kita duk amal itu adalah dari sumber yang sah. Bukan saja para ulama kita duk amal tak ada sumber, dia ada sumber. Dia ada dalil daripada kitab-kitab yang muktabar. Yang kita buat 3 qul tu. Baca qul huwallah sampai qul a'udzu birabbin nas, boleh. Cuma oleh kerana kita dah terbiasa buat daripada kecil sampai ketua, kalau kita tukar macam salah pula. Tu imam ni dia 1 rakaat dia baca 1 je. Betul-betul tak perajin lah tu imam ni. Dia baca qul huwallah. Qul a'udzu birabbin nas tak baca, qul a'udzu birabbil falaq tak baca. Kita pun menyebabkan kita tak tahu hukum, menyebabkan apa? Menyebabkan kita duk mengumpat ke tu imam. Senyap dah lah. Sebab apa? Sebab sunat. Dia baca qul huwallah pun dapat pahala sunat, baca 3 qul pun afdal. Itu beza sunat dengan afdal. Afdal kalau baca 3 surah. Jangan tanya 4 pula. 3 afdal kalau 4 ustaz. Dia bukan ranking yang ditetap macam ranking pula. Bukan peruntukan yang ditetap. Macam subhana rabbil a'la, itu tak boleh pandai-pandai. Dia tak macam surah. Surah ni tidak ada dalil yang menetapkan bilangan. Boleh kita nak baca. Tetapi kalau yang ada dalil menetapkan, Nabi dah tetap bilangan, itu tak boleh. Subhana rabbil a'la paling tinggi, paling banyak 11. Tak boleh pandai jadi 12. Jadi 12 kembali harus balik. Nombor 11 afdal, paling afdal. Nombor 12 harus. Kembali harus. Mana harus? Boleh, bukan sunat. 13 boleh, 14 boleh. Maksud boleh balik. Boleh tu apa? Bukan boleh pahala. Boleh baca, pahala tak ada. Jangan kata boleh pahala. Mana ada? Boleh baca je. Kebiasaan imam kadang baca surah tu dia mula daripada atas ke bawah, maksudnya last sekali tu kalau benar kan dia tu sunat ke? Okey. Tiga solat lah kan? Betul. Okey, soalan cantik. Ini hai'ah ni. Ni sunat hai'ah. Kita dah lepas dulu. Cuma dia tak masuklah sebab sunat hai'ah kita sebut 17 je di kitab kita. Dia banyak. Salah satu sunat hai'ah, pertamanya ialah membaca surah. Mana-mana surah itu sunat hai'ah. Yang kedua, cara baca surah disunatkan menurun. Jangan sonsan, jangan naik ke atas. Jangan kita baca alam nasyrah rakaat pertama, wadduha rakaat kedua. Itu tak sunat. Bukan tak dapat sunat bacaan itu. Tak, ini pahala asin. Pahala menyusun surah. Kalau kita rakaat pertama sunat kita mula surah wadduha, kemudian rakaat kedua selepas wadduha apa dia? Alam nasyrah. Sebaliknya boleh tak? Tetap dapat pahala sunat baca, tetapi tak dapat pahala sunat menyusun. Itu pahala yang lain. Sebab itu apabila kita baca qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama, rakaat kedua nak baca apa? Baca apa kak? Kita tak boleh nak baca sebab apa? Sebab itu last. Maka dia pun baca apa? Dia pun baca kalau muqaddam dulu. Tu pun ingat ada muqaddam. Last sekali dia ada wa tammat. Dia ada tamat tu. Samita tu Jawi, bukan Arab, bukan Quran. Tu Jawi, tamat. Baliklah, dah habis dah, tamat. Dah dia baca wa tammat. Itu bukan surah. Punya betul luruh bendul. Tu dipanggil pembaris. Baca akak kita jawab, baca ulan balik qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Kalau baca sonsan tak dapat pahala menyusun. Tapi pahala baca dapat. Pahala menyusun tak dapat. Tapi jangan tegurlah tu imam. Nanti tegur pula. Kita tu tak mestinya kita buat akhir solat maksudnya sebelum tidur lah. Jadi kita biasanya kita baca ba'diyah. Tu BT. Boleh juga macam dibuat last.
Boleh? Apa dalam tarawih dia imam dia witir lah sekali ke imam lah kan, tapi misalnya dia tak cukup witir dia dalam beberapa rakaat, jadi dia tak waktu boleh. Maksudnya dia dah sembahyang witir dengan imam. Okey, sembahyang witir dengan imam tapi tak habis lagi lah, witir kan 11. Witir kan 11. Tapi jangan cukup lah. Jangan dah witir dah 3 tu cukup lah. Kalau dia buat 3 dah habis dah witir kan yang ketiga tu. Cuma tinggal mukaddimah je lah. Witir dah habis dah. Witir tu yang penutup tu. Baik, isu dia kita dah jelas banyak kali. Dari sudut pertama, jadi isunya dari sudut waktu. Abang kita tanya yang keduanya, isu kedua dari sudut bilangan. Okey, dari sudut waktu, settle. Waktu bila boleh sembahyang sunat witir, dia ada waktu boleh, waktu sunat, waktu afdal. Waktu boleh, waktu sunat. Waktu sunat di mana-mana kita boleh buat. Ni lepas saja masuk waktu dia. Bila masuk waktu dia, iaitu selepas sembahyang fardu isyak tunai. Selagi tak salat fardu isyak tunai, belum masuk waktu witir, belum. Witir ni kena fardu isyak tunai dulu. Apabila kita isyak tunai, baru masuk witir. Nak solat bila? Bila boleh. Awal waktu boleh, tengah pukul 3 boleh, pukul 4 boleh, pukul 5.30 pun boleh. Sebelum habis waktu dia. Bila habis waktu witir, masuk subuh. Subuh habis waktu. Cuma waktu terbaik kita letak akhir solat kita. Akhir solat sebelum subuh. Sebelum subuh letak witir. Belum tu boleh mukaddimah, boleh 2. Kalau kita nak buat 4 kan 2. Nanti bangkit nanti kita buat 1. Jadilah 5 rakaat. 2, 1. Dan afdalnya kita nak dapat pahala lebih, maka kita ambil penutup witir itu di akhir malam. Maksud akhir malam sebelum subuh. Kita settle. Bilangan pula. Isu yang kedua bilangan. Boleh tak kita buat bilangan 2 dengan imam ataupun 4 dengan imam? Biasanya 2 lah. 2 dengan imam. 1 jangan buat. Kalau buat 1 dah habis. Dah selesai dah witir kita, sebab dah 3 dah. Witir kan yang ketiga tu. Mukaddimah memang banyak lagi. Bolehlah buat mukaddimah, tapi witir dah habis dah. Sebab kita dah buat witir 3. Jadi sembahyang tahajud, teruskan tahajud, teruskan hajat dan sembahyang sunat lain, witir tak payah buat. Habis. Okey, penuntut kita nak baca yang slot yang kedua, ada 15 minit lagi. Okey, yang dia kata yang lebih elok tu, yang lebih elok dibuat 5 rakaat. Yang ni mudah. Yang lebih elok dibuat 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat sehingga 11 rakaat saja. Hanya yang banyak itulah yang lebih elok. Jika dikerjakan lebih daripada 11 tidak sah. Sebab dia peruntukan 11 saja. Dan lagi dikerjakan witir ini bercerai rakaat yang akhir daripada yang dahulunya lebih baik. Itu cara dia, kita dah tahu. Daripada berhubung dengan sekaligus. Kita buat borong itu boleh saja, bukan afdal. Diperbuat 2 rakaat 1 takbir dan 1 salam lebih baik daripada diperbuat 10 rakaat terus 1 takbir. Lebih afdal. Dan 1 salam. Kemudian 1 rakaat 1 takbir dan 1 salam yang bersendirian. Baik. Sama, yang ni pun kita baca cepat sebab waktu je. Kita dah sebut tadi. Waktu sembahyang witir ini ialah antara sembahyang isyak. Yang ni lepas sembahyang isyak tunai hingga naik fajar, ini hingga subuh. Itu waktu dia. Maka jika dikerjakan sebelum sembahyang isyak, sekalipun sudah masuk waktu isyak, tidak sah sembahyang. Walaupun pukul 10 orang, tapi sembahyang isyak belum. Individu kita. Itu tidak sah. Tidak sunat berjemaah sembahyang witir yang dikerjakan tiap-tiap malam, tetapi sunat dikerjakan berjemaah witir pada tiap-tiap malam Ramadan. Itu saja. Dan tambah doa kunut pada 10 Ramadan hingga akhir bulan. Baik, insya-Allah kita akan sambung akan datang tuan sunat yang ketiga, iaitu sunat duha. Sunat duha, sunat tahiyatul masjid, sunat musafir. Ni saya akan cerita sunat yang boleh tempel, sulit boleh menumpang. Wallahu a'lam. Kita sambung slot yang kedua tuan, ada 15 minit lagi. Kitab kita yang kedua ni masih lagi bincang sembahyang sunat. Dia ada hubung kait lah, mudah saja tuan. Jadi dia ada persamaan. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kitab mudahnya mengumpul pahala. Muka surat 96 tuan. Ni tajuk yang simple tajuk simple saya ekspreskan. Tajuk kita ni sebagai motivasi tuan. Ni bukan tata cara
Kita bukan nak bincang tata cara, bukan. Tajuk ni sekadar motivasi kita untuk kita tahu peranan ataupun fungsi sembahyang sunat. Kenapa kita disarankan, disunatkan, dianjurkan? Itu bahasa-bahasa sunat semuanya. Bahasa akademik dipanggil sunat. Jadi bahasa kita diperintah, dianjurkan untuk melakukan ataupun mendirikan sembahyang sunat. Apa peranan dan fungsi dia? Untuk cover ataupun menampung kecederaan pahala sembahyang wajib. Itu kita perlukan pahala sembahyang sunat tu. Pahala sembahyang sunat itu boleh kita nak cover pahala sembahyang wajib yang tak cantik tu. Yang cacat tu. Ada kecacatan sembahyang wajib akan boleh kita cover dengan pahala sembahyang sunat. Sebab kita dunia akhir pula. Bukan dunia akhir. Akhirat nanti kita perlukan pahala. Sebab itu kita bincang, kenapa nak pahala daripada sembahyang sunat? Sebab sembahyang wajib pahala tak cantik. Apabila pahala tak banyak sembahyang wajib, kita perlu pahala daripada sumber lain. Sumber mana yang banyak pahala? Sumber sembahyang sunat. Daripada lain tuan-puan, jangan harap lagi. Infak kita banyak, ya, jangan harap lagi. Baca Quran kita banyak, ya, jangan harap lagi. Puasa banyak, bagus, besar pahala, tapi jangan harap lagi. Sebab Allah tak akan nilai ibadat lain kalau sembahyang wajib, bukan sembahyang sunat, sembahyang wajib kita pastikan sembahyang tu sah dulu, barulah ada kecacatan, tak cantik pahala, tak sempurna pahala, kita akan cover dengan sembahyang sunat. Tak boleh cover dengan sembahyang lain. Tak boleh cover dengan ibadat lain. Sebab ibadat sunat itu dia besar pahala yang boleh untuk cover ibadat sembahyang wajib yang besar pahala. Tu tajuk dia hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis kursi itu tuan. Hadis kursi riwayat Abu Hurairah. Tu dia cerita peranan. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Nabi sebut apa? Awwalu ma yuhasabun nas fi yaumil qiyamah. Dia nak cerita ibadat yang mula-mula dikira pada mahsyar. Dia nak hitung mana dulu? Ni prasyarat, dia panggil ibadat yang menjadi prasyarat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tu. Baik. Barulah saya sambung, fa in taqasa min faridatihi syai' qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Tu. Dia kata apa? Sesungguhnya yang pertama kali dihisap. Dihisap ni dikira. Ni yang kita kata kira timbang ni. Maksud kira ni bukan 1, 2, 3, bukan. Maksud hisap itu kira. Bukan kira 1, 2, 3. Nilai. Dia nilai sembahyang kita ni ada ke tak ada. Itu dia panggil sah ke tak sah tu. Terima ke tak terima. Allah terima, ya. Apabila Allah terima, batu kena belajar syarat sah. Peraturan sah sangat penting. Sebab dia asas. Kalau kita buat peraturan sah, maka Allah terima salat. Belum pahala lagi, baru terima. Dan Allah nilai terima pahala ni adakah rekod, yang ni catatan pahala. Oh, ada catatan pahala. Allah tak lupuskan catatan. Kalau Allah lupus, kita tak ada. Memang Allah rekod pahala. Tiba-tiba ada sebab-sebab lain yang kita lakukan menyebabkan Allah padankan catatan itu. Allah burn, lupus. Jadi tak ada. Sebab tu nilai. Maka nilai pahala ada. Pahala apa ni? Pahala sembahyang wajib. Apabila sembahyang itu ada pahala, barulah Allah nak kira amalan lain. Itu dipanggil prasyarat. Dia kata, sesungguhnya yang pertama kali dihisap, yang ini dihitung, dinilai pada hari kiamat dari amalan manusia adalah solat. Bukan kira infak dulu, bukan kira puasa dulu. Jika amalan solatnya baik,
maka ia orang yang bahagia dan beruntung. Ni tanda. Belum tentu lagi ni. Sebab tak masuk syurga lagi. Dia kemuncak, dia panggil penamat kita, sebenar-benar kebahagiaan kita adalah syurga. Ni belum lagi. Tapi di sini ni dia kata, kalau sembahyang dia baik, dia ada tanda. Tanda orang akan mendapat kebahagiaan dan keuntungan. Mana untung tu dapat masuk syurga, tu mana untung. Baik. Tetapi jika amalan solatnya rosak, bukan tak solat. Ni dia kira solat ni, bukan tak solat. Tak solat tak bincang. Solat, cuma amalan solat dia rosak, tak dikira fasad. Fasadun dia panggil. Fasad ni maksud apa? Maksud apa? Sembahyang tak mengikut peraturan. Tu fasad. Sembahyang yang tidak mengikut peraturan itulah orang panggil ibadat yang rosak dan ibadat yang fasadun. Fasadun tu bahasa Melayu dipanggil tak betul. Tu peraturan yang tak betul. Dia buat, bukan tak buat. Solat, dia rokok, duduk, rokok, duduk, baca tahiyat. Daripada muda duk baca tahiyat, bukan tak baca. Cuma tahiyat ikut dia, bukan tahiyat ikut tahiyat. Bukan tahiyat ikut syarak. Tahiyat bunyi bahasa dia. Selalu kita sebut punya tahiyat, at-tahiyat. Dia tak tahu nak sebut, dia main hantam je. Kalau kita kata akak sebut tu huruf apa? Entah. Alif, ta, ha, ya, syaddah. Tak. Saya main hantam je. At-tahiyat. Apabila hantam tu dia tak confident, dia sebut tu ha ke huruf ha. Baris kat mana pun tak confident juga, itu dia hantam at-tah. Tu geng-geng tak confident. Tapi buat dengan confident. Buat bukan main lah, penuh keyakinan. At-tahiyatul mubarak, tu confident lah tu. Habis, rosak dia kata. Apabila solat dia rosak, maka ia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Apa makna rugi? Orang yang rugi serugi-ruginya. Apa makna rugi? Dia tidak mendapat pahala yang di-offer oleh Allah Ta'ala. Itu makna rugi. Allah offer. Sekarang ni tuan-puan, kita kena nampak offer, tawaran Allah Ta'ala. Tawaran nampak je buat. Supaya kita tak rasa rugi. Nabi sebut, orang yang akan rasa rugi ni, walaupun dia tak rugi, tapi dia rasa rugi, adalah orang-orang yang melakukan ibadat di dunia. Tetapi ada terkadang dia tak berapa nak rajin, dia tak rajin, ditinggalkan sunat. Ketika tu apabila Allah bentankan bayaran pahala, dia nampak inilah bayaran solat witir, ya Allah, aku sembahyang witir tak penuh. Dia rasa rugi. Apatah lagi orang yang ni, kita duduk bincang orang yang betul-betul rugi, memang tak ada pun catatan pahala. Tu Nabi sebut, nak cerita nilai ni, offer ni, tawaran Allah. Sebab tu Allah nak pilih orang-orang yang nampak saja. Orang nampak saja yang terpilih. Orang tak nampak, dia buat tak layan lah. Dia tak nampak. Tetapi nak cerita, Nabi kata betapa besarnya nilai pahala di akhirat kelak, barulah dia menghargai Allah betul-betul ada pahala besar. Maka dia rasa rugi, dia meninggalkan solat sunat. Ini dia cerita sunat ni. Tadi kata rugi dan tidak beruntung jika terdapat kekurangan sedikit. Baik-baik. Ini pula, kalaulah ada pahala tu, ini nak cerita dah ada pahala. Tadi prasyarat. Kalaulah solat dia buat, tadi tak buat solat, dia tolak segala ibadat lain akan ditolak, akan tak dikira. Tu maksud ditolak, tak dikira. Sebab solat dia buat tapi tak jadi. Walaupun jadi yang lain, infak dia jadi, dia ikhlas betul infak dia, baca Quran dia cantik, dia belajar, tapi solat dia tak belajar, sayang. Dia tak akan kira yang lain. Baik, yang ni dah belajar, solat pun jadi, ada pahala tapi tak cantik pahala. Macam mana nak buat? Tu. Dia kata jika terdapat kekurangan sedikit dari solat fardunya. Kekurangan ni maksudnya kecacatan pahala dia. Kekurangan pahala. Adalah shortcut mana-mana bayaran pahala. Nak tampun macam mana? Maka Allah berfirman kepada malaikat, unzuru, lihatlah wahai para malaikat,
apakah hamba aku ini mengerjakan solat sunat untuk menyempurnakan solat fardunya? Ni cara ketelusan Allah. Dia nak bantu hamba dia ni. Dia kata malaikat ni, dia nak tunjuk ketelusan dia je. Bukan mana dia lemah nak kena panggil malaikat nak tengok, bukan. Ini Allah nak tunjuk keadilan dan ketelusan Allah cara kira. Allah kata, wahai malaikat, tengok hamba aku ni ada tak solat sunat? Adakah Allah lemah tak tahu ke kita solat sunat? Dia tahu. Tapi cara dia nak menunjukkan ketelusan dia. Dia panggil malaikat, dia minta malaikat, lihatlah adakah hamba aku ini mengerjakan solat sunat untuk menyempurnakan solat fardu. Maksudnya untuk nak cover pahala. Menyempurna ni cover pahala. Kemudian jika hambaku mengerjakan solat sunat, maka solat sunat itu untuk menyempurnakan solat fardu. Makna menyempurna ni untuk nak cover pahala. Bukan menyempurnakan perbuatan, tak. Kita dah tak ada dah perbuatan di akhirat. Mati tuan-puan dah tak boleh dah buat ibadat. Akhirat pun Allah tak tuntut dah buat ibadat. Sebab itu kira ni pahala semua ni, bukan kira lagi ibadat. Bukannya menyempurnakan ibadat, tak, menyempurnakan pahala ibadat. Nak bincang pahala. Kemudian jika hambaku mengerjakan salat sunat, maka salat sunat itu untuk menyempurnakan salat fardunya yang kurang, kemudian seluruh amalannya diperlakukan seperti itu, barulah amalan lain itu dikira. Habis. Itu dia nak cerita hadis ni, fungsi ataupun peranan hadis. Apa nama ni, ibadat solat ini dia nak cerita peranan ibadat solat sunat untuk nak cover pahala cacat. Betapa pentingnya solat sunat itu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah qada solat sunat, seperti telah sabit dalam hadis. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam disibukkan dengan urusan bersama orang yang datang kepadanya sehingga baginda tidak sempat solat sunat selepas zuhur, lalu baginda mengqadanya selepas solat asar. Begitu juga seperti hadis riwayat Aisyah di bawah tu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kana idza fatathu tu sampai akhir hadis. Dia sama je tu, apa itu dalil. Baik. Bawah tu kita akan sambung galakkan tambahan untuk melakukan solat sunat, itu kita tambahkan datang. Baik, kesimpulan tuan-puan, sembahyang sunat kita dah tahu peranan atau fungsi dia untuk cover sembahyang sunat wajib, pahala dia. Cuma penutup ini dalam kitab kita ini sebut, kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu, kalau kita sengaja tinggal ataupun terlupa, sunat qada. Hukum dia sunat qada. Ada sembahyang sunat yang tak boleh qada, ada. Dia kaedah dia begini tuan. Kaedah dia, tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu, apabila luput waktu dia, sunat qada. Itu bagi orang yang rajin dia nak qada, boleh. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung topik baru tu, itu galakan sembahyang sunat, galakan tambahan untuk solat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama.